Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kuliah berupa jawapan kepada soalan yang sering ditanyakan kepada saya tentang di mana Allah. Maka jawapan yang akan saya berikan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih, seterusnya athar dan qaul para ulama al-mu'tabar. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Sebagai orang yang beriman tidak boleh meragui apa yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kita semua dengan khabarnya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Jadi di antara ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, arasnya di langit, dan di langit yang ketujuh, ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah bersemayam di atas arasnya. Ayat ini terdapat dalam surah Taha ayat 5. Ayat seterusnya adalah firman Allah, Inna rabbukumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat kedua ini bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasnya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ayat yang ketiga, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa, kemudian ia bersemayam di atas arasnya. Lihat dalam surah Yunus ayat 3. Ayat keempat yang menjelaskan Allah bersemayam di atas arasnya ialah firman Allah, Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia, yakni Allah, bersemayam di atas arasnya. Lihat dalam surah Al-Furqan ayat 59. Ayat kelima yang menjelaskan Allah bersemayam di atas arasnya ialah firman Allah, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah adalah zat yang mengangkat langit tanpa tiang yang kamu lihatnya, kemudian ia bersemayam di atas arasnya. Disebut ia bersemayam di atas arasnya. Lihat surah Ar-Ra'd ayat 3. Ayat ke-6, Allah firman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Lihat surah As-Sajdah ayat 4. Ayat ke-7, ayat ke-7 yang menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Lihat surah Al-Hadid ayat 4. Maka
Kalau kita benar-benar beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang diulang-ulang sebanyak 7 kali, yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasy-Nya, bagaimana kita boleh menolak firman yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan tentang dirinya sendiri? Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasy-Nya dan arasy-Nya di langit, Allah berada di langit, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard?" Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa Dia akan menyungkir balikkan bumi bersama kamu? Dalam surah Al-Mulk ayat 16. Ayat seterusnya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh." Kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit, naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkannya. Lihat dalam surah Fatir ayat 10. Dan Allah berfirman, "Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima." Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, yakni kepada Allah yang di langit, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat An-Nisa 158. Seterusnya, "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau dan mengangkatmu kepadaku," yakni kepada Allah yang di langit.